Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kami ingin berkongsi kepada anda tentang bagaimana usahawan muda terutamanya SME dan sebagainya untuk memperkasakan penjenamaan anda, bantu anda daripada segi pemasaran, desain, buat video dan sebagainya. Dan untuk itu, tanpa membuang masa, jom kami perkenalkan kepada anda semua tetamu kita di studio bagi membincangkan tentang DDEC, Perkasa Penjenamaan Usahawan, bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Aizuddin Muhammad dari Malaysia Design Development Center DDEC. Terima kasih Encik Aizuddin kerana sudi bersama dengan kami. Okey, sebagai pembukaan mungkin nak terangkan kepada semua yang sedang menonton ketika ini, Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia DDEC ataupun Malaysia Design Development Center, fungsi dia dan peranan utama. Okey, terima kasih kepada bernama untuk slot pada pagi ini. Saya mewakili DDEC atau DDEC. Mengucapkan terima kasih. Fungsi utama DDEC ni, nanti sebelum tu maybe saya cerita sikitlah latar belakang DDEC ni. So DDEC ni sebenarnya di bawah anak syarikat Majlis Amanah Rakyat, MARA. So Majlis Amanah Rakyat, dan kita DDEC ni di bawah naungan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW. So kita ni anak syarikat government, di mana fungsi DDEC ni ditubuhkan adalah untuk menjadi penyelaras kepada aktiviti reka bentuk untuk dalam pelbagai bidang, untuk memberi tambah nilai kepada ke arah pengkomersialan produk tempatan dan maybe insya-Allah untuk ke peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok di depan ni produk-produk usahawan, sebelum ni maybe usahawan desa selalunya packaging mungkin tak berapa menarik. Jadi DDEC bantu usahawan ni macam mana nak menjenamakan semula produk supaya boleh di sama level dengan produk antarabangsa. Tu fungsi dan peranan DDEC. Baik, kita tahu juga bahawa DDEC ini adalah bawah MARA, dan kita tahu juga Pusat Reka Bentuk Negara ini, bagaimana kita nak dapatkan servis-servis dia? Oh, okey. In term of macam mana nak dapatkan servis, satu of course lah website DDEC, www.ddec.my. Itu salah satu yang utama untuk mendapatkan maklumat. Yang kedua, kita banyak bekerjasama dengan kementerian dan agensi. Yang mana di mana kita, kalau kita tengok kita produk perkhidmatan DDEC ni ada dua cabang dia. Satu, pembangunan usahawan. Dan yang cabang yang kedua, kita ada pembangunan jenama. So di mana dalam pembangunan usahawan ni dia ada komponen satu D-Dana, kita panggil D-Dana lah, di mana agensi yang ada menyediakan dana untuk pembangunan produk usahawan. Jadi usahawan bekerjasama dengan agensi, contohnya MARA, kita di bawah MARA, usahawan di bawah MARA, dan kita sebagai anak syarikat bahagian desain, kita bantu usahawan menggunakan dana daripada kementerian. Itu salah satu perkhidmatan yang kita sediakan. Dan yang kedua, dalam pembangunan usahawan ni kita ada dilatih. Dilatih ni di mana kita menyediakan latihan berkaitan pembangunan produk dan jenama. Itu yang pertama. Dan yang kedua ni, kalau tadi perkhidmatan DDEC yang kedua ialah pembangunan jenama. Pembangunan jenama ni kalau kita tengok dia punya skop dia luas. Skop dia macam-macam. Cuma mungkin setengah usahawan ni dia ingat nak bangunkan produk ni ada packaging, ada logo, jalan. Tapi mungkin dia tak sedar satu komponen dalam pembangunan jenama ni, ada strategi identiti dan strategi jenama. Sebelum nak keluarkan produk ni, kalau saya tunjuk ni, kenapa packaging macam ni, kenapa logo macam ni, kenapa warna macam ni, siapa target market dia. Yang tu mungkin tak ramai usahawan sedar. Dan kepentingan membangunkan strategi dan identiti tu sebelum mengeluarkan produk di pasaran. Yang tu salah satu peranan yang DDEC cuba nak champion lah. We want to be champion in this sektor bahagian ni, supaya usahawan faham. Tak nak nanti dah berniaga, dah setahun, 2 tahun, tak boleh lingkup sebab dia tak ikut proses yang betul daripada awal. Dan kalau kita lihat dia ada reka bentuk grafik, digital, bentuk dalaman, fotografi, videografi dan juga pengurusan acara. Kalau daripada segi pemasaran pula bagaimana? Adakah DDEC akan terus membantu mereka ataupun tidak? In term of pemasaran, DDEC lebih kepada creative design agency. Kita bantu dalam komunikasi visual. So di mana kalau kita tengok sekarang ni Facebook, Instagram, visual tu penting. So kita lebih fokus kepada the visual communication. But kalau in term of
influencer ke marketing, kita tak ada, tapi kita bekerjasama. Okey. Kita bekerjasama dengan kita punya partner-partner untuk menawarkan perkhidmatan kepada usahawan. Cik Azzuddin tadi ada sebut mengenai pembangunan usahawan, salah satu teras DDEC untuk membantu usahawan-usahawan IKS terutamanya. Ada juga saya berpeluang untuk baca sedikit daripada website. Program kerjasama dan juga usaha sama industri. Mungkin Cik Azzuddin boleh terangkan sikit macam mana DDEC membantu usahawan-usahawan untuk mungkin berkolaborasi dengan pakar-pakar industri dan sebagainya? Okey. Untuk sekarang ni kita ada program yang kita tengah jalankan dengan Malaysia Airport. Malaysia MEHB, di mana projek ni kita namakan projek Sense of Malaysia. Okey. Sense of Malaysia ataupun kita panggil SOM, Sense of Malaysia. So projek Sense of Malaysia ni di mana kita bagi peluang kepada usahawan desa, usahawan yang tidak berkemampuan untuk nak mempromosikan produk dia ke peringkat lebih tinggi, international. Di mana kalau kita tengok usahawan desa ni kadang nak masuk supermarket susah, nak masuk ke kawasan-kawasan yang a bit high end susah. Jadi di mana dalam program dengan MEHB ni, MEHB dan DDEC menyediakan platform is like macam a retail store, konsep outlet di 6 lapangan terbang antarabangsa. Di Langkawi, Pulau Pinang, Kuching, Kota Kinabalu, KLIA 1 dan KLIA 2. Ini 6 lapangan terbang antarabangsa di mana usahawan selepas ni akan berpeluang untuk meletakkan produk mereka di airport. That's one of the platform yang kita sediakan kepada usahawan. Dan program kolaborasi ini berapa lama ia berlangsung? Okey, first outlet dah dibuka di Langkawi bulan November. So baru 2 bulan. Program ini baru bermula. Program ini baru bermula. Sebenarnya dia berjaya lancarkan bulan 11. Outlet yang pertama di Langkawi dan selepas ni Pulau Pinang. So Pulau Pinang tu dijangka I think kuarter kedua lah. Pembinaan dah nak siap, cuma nak masuk produk tu kuarter kedua. Di mana saya nak buka peluang ni untuk tawarkanlah kepada usahawan-usahawan IKS. Di mana kalau ada yang berminat untuk menyertai program Sense of Malaysia ni, bolehlah hubungi DDEC dan kita akan tengoklah, the proses panjang. The proses pemilihan tu panjang because dia melibatkan dengan Malaysia Airport. So kita nak pastikan produk yang diletakkan di Sense of Malaysia ni produk yang berkualiti. Ada halal, ada all the certification yang barcode supaya nampak international lah. Baik. DDEC ataupun DDEC lah sebagai salah satu pemain industri yang terbabit dalam kita nak memperkasakan industri kecil dan sederhana ini. Mungkin Encik Azzuddin boleh perjelaskan apakah antara pendekatan yang diambil untuk kita nak approach business ataupun usahawan-usahawan IKS ni? Okey, kita banyak buat pendekatan lebih kepada kerjasama dengan kementerian dan agensi. Sebab sebagai anak syarikat MARA, of course kita kena ikut the agenda daripada Bumiputera MARA. That's one of the thing yang kita buat. So kita bukannya kita buka peluang kepada semua, tapi ada kriteria dia yang kita perlu penuhi supaya untuk membangunkan I think bumi lah. Sebab kita anak syarikat MARA, so kita lebih memfokuskan kepada Bumiputera supaya agenda Bumiputera, memperkasakan Bumiputera tu diperkasakan dengan lebih hebat lagi. So kebanyakannya jawapannya kita lebih kepada kementerian. Kita bekerjasama melalui kementerian. Baik. Okey. Dan kita nak tahu juga tentang program Empower NCER Kemahiran dan Keusahawanan ini. Bagaimana ia membantu memilih usahawan dan sebagainya. Okey. Program NCER ni pun yang latest lah. Yang latest DDEC buat, kita bukan ayat lancarkan lah. Kita dah mulakan 1 Disember. Okey, program ni selama 2 tahun. Di mana program Empower NCER ni di bawah kerjasama dengan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara, NCIA. So dia lebih kepada sebelah Northern lah. Di mana program yang Empower ni kita sebagai penyedia perkhidmatan. Penyedia perkhidmatan untuk 9 daerah di Perak. 9 tu iaitu Mualim, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang, Perak Tengah, Kampar, Kinta,
Kuala Kangsar dan Hulu Perak. Okey, so ni 9 daerah di Perak di mana objektif utama program ni untuk menyediakan kemahiran dan keusahawanan. Okey. Tu yang dia punya keyword dia, kemahiran dan keusahawanan. Golongan sasar pula yang kita target kepada B40. B40 yang berumur 18 ke 15 tahun 18 ke 50 tahun. Okey. Tu umur dia. Golongan belia, wanita, orang asli dan graduan yang tidak bekerja. Okey. Tu kita punya golongan sasar. And then apa kita punya KPI untuk program yang Empower NCER ni ialah kita target kepada golongan sasar ni supaya satu, sama ada sebelum ni dia tak bekerja. Okey. Tapi bila dia menyertai program kemahiran dan keusahawanan ni, habis program dia boleh bekerja. Okey. Disebabkan dia ada some knowledge, skill yang dia belajar dari program ni. Okey. Apa yang akan difokuskan dalam program ini? Ilmu-ilmu untuk reka bentuk grafik ataupun bagaimana? Okay. Dia untuk program NCER ni dia lebih special sikit. Dia bukan kita fokus kepada reka bentuk saja. Okey. Dia kepada, kalau boleh saya kata, pembangunan modal insan. Okey. Di mana usahawan kita akan buat, dia ada fasa dia. Okey. Fasa pertama ni kita panggil profiling. Okey. Profiling, tim DIDEC akan pergi ke kawasan-kawasan 9 daerah ni, kenal pasti peserta. Daripada peserta, contohnya ada dalam, kita total sebenarnya kita latih 3,350 dalam masa 2 tahun. Wow. Tahun pertama kita kena latih dalam 1,350. Okey, so fasa pertama profiling ni kita nak kenal pasti usaha-usaha apa yang ada di kawasan, contohnya Kuala Kangsar. Okey. Labu Sayong ke Laksa ke Penang, apa yang di kawasan tu. Daripada situ kita akan bawa masuk tenaga pengajar yang expert untuk ajar di spesifik golongan sasar ni. Bukannya kita nak ajar buat packaging design, tu selepas. Okey. Mula-mula tu kita kenal pasti siapa kita punya target market kita yang nak ajar ni. Kita latih. Dan kemudian kita masuk on the penjenamaan. Mungkin dia nak buat kedai gunting rambut. So DIDEC masuk on the penjenamaan. The logo design dia, the outlet design dia. So tak semestinya packaging saja, services dan produk pun boleh. Baik, banyak lagi sebenarnya kita nak berbincang ataupun bertanyakan dengan Encik Aizudin berkenaan dengan DIDEC dan apakah antara usaha-usaha lain yang dijalankan oleh DIDEC untuk membantu usahawan-usahawan IKS. Tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat untuk seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Okey, terima kasih. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi berbicara bersama dengan tetamu kita, Encik Aizudin Mohamad, tentang penjenamaan semula yang akan dibantu oleh DIDEC ataupun Malaysia Design Development Centre. Dan sebelum kita berakhir tadi, kita ada berborak tentang program Empower NCER, apakah golongan sasarannya dan sebagainya. Okey, sebelum kita nak bercerita lanjut, kita nak tahu juga program ini, kita dah tahu apa yang akan siapa yang akan dipilih dan sebagainya. Namun kita nak tanya, berapa lama daripada seorang tu mendaftar untuk program SOM ataupun program NCER ini untuk berjaya masuk ke fasa seterusnya? Okey, terima kasih. Okey, untuk program Sense of Malaysia atau SOM ni, dia tak ada limit time, tapi untuk setiap usahawan tu dia ada cycle dia. Okey. Contohnya kita ada 100 usahawan. Okey. Cycle pertama ni kita bagi 6 bulan yang pertama dan untuk jual produk di Sense of Malaysia. Dalam masa 6 bulan kita akan evaluate performance. Kalau ke performance of the product tu boleh jual banyak, laku, ada demand, we continue. Okey. Tapi lepas 6 bulan kita akan bagi peluang kepada usahawan lain pula masuk. Okey. Usahawan. And then dalam SOM ni saya tak maklumkan tadi dia ada 2 komponen. Okey. Satu kita panggil kuih kita. Okey. Dan yang kedua kita panggil himpun. So kuih kita ni, dalam kuih kita komponen produk makanan. Makanan dan minuman. Dan himpun pula lebih kepada lifestyle, fashion. Kalau contohnya macam subang, rantai, craft tangan. So tu produk dalam kategori himpun. Okey. So dua bahagian dia. Nanti kan saya tak maklum tadi, semua ingat produk makanan saja. Tak, dia ada 2 komponen dekat sini. Baik. Himpun dan kuih kita. Okey, dan kita tengok sini
6 outlet SOM tersebut akan berjalan selama 3 tambah 2 tahun. Maknanya setiap usahawan itu, walaupun kita ada 6 bulan cycle tu, tapi produk boleh berada di outlet-outlet di lapangan terbang ini selama mungkin hampir 5 tahun. Macam tu. Okey, Wow. program ni dia daripada MAHB support. Okey. Okey, so 3 tambah 2 tahun tu 5 tahun tu kita punya KPI kita lah. Okey. Kontrak kepada DIDAC untuk melaksanakan Sense of Malaysia ni di 6 lapangan terbang antarabangsa. So usahawan pun kalau produknya cantik, bagus, dan 5 tahun tu dia boleh berada di 6 lapangan terbang antarabangsa. Dari segi dari segi penjenamaan tu memang DIDAC dah bantu. Dari segi pemasaran pula, kalau produk-produk yang ada dekat di Sense of Malaysia ni, adakah DIDAC bantu juga atau bagaimana? Okey, in term of pemasaran, macam saya maklumkan awal tadi, dia ada 2 jenis lah. Kita bantu dalam pemasaran visual. Baik. Visual communication. So kita ada website Sense of Malaysia, kita ada Facebook Sense of Malaysia, Instagram, di mana di situ kita akan promote visual dan video berkaitan produk. Tapi untuk yang lebih pemasaran yang lebih lanjut, kita pun galakkan kepada usahawan jugalah. Tak boleh bergantung 100% kepada DIDAC. Kita sudah bantu penjenamaan dan kita pun minta usahawan pada masa yang sama mempromotkan produk masing-masing. Setakat ni mungkin Encik Aizuddin boleh tak bagi tahu kita berapa ramai ataupun berapa banyak jenama yang ada bawah mungkin dalam bawah program SOM ni sendiri? Untuk fasa pertama ni kita sudah ada 59 usahawan. Dia ada 3 komponen tau. Dia ada 3 komponen dalam program SOM ni. Komponen pertama daripada kementerian. Kementerian provide dana untuk bantu usahawan menjenamakan produk. So ada 59. Okey. Yang produk yang komponen yang kedua kita panggil anchor tenant. So kita juga bagi peluang kepada usahawan ataupun produk yang ada, dia nak ambil some portion of the Sense of Malaysia tu, dia punya sahaja. Okey. Dia tak nak berkongsi dengan lain. So kita panggil anchor tenant. Pun boleh. Dia boleh mohon untuk jadi anchor tenant, aku tak nak produk lain. Aku je kat situ. Pun boleh. Dan yang ketiga kita panggil consignment. Okey. Consignment di mana dia bukan produk bawah kementerian, dia ada produk, kita evaluate, oh cantik ni, ada market. Tu kita boleh letak, tapi kita ambil margin, kita charge sikit lah. Ada percentage kita ambil daripada produk consignment tu. Baik. Baik. Kalau kita dah tahu pasal SOM kan, kita nak tahu juga pasal program Empower NCER ni, dia memang projek perintis di utara dulu ke dia akan pergi ke negeri-negeri lain ataupun memang fokus di utara dulu? Okey, di utara sebab dia bawah NCER Northern. Dia memang fokus kawasan Perak, Pulau Pinang, Perlis, Kedah. That's the Northern. Okay. So yang program yang dia dapat empower ni, dia ada banyak package. Okey. So ada package 3. Okey. So kita fokus di 9 daerah ni. Alright. Okey. So, saya pasti ramai di luar sana dah berminat nak masuk SOM lah, nak masuk program NCER dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh menerima banyak maklumat, nak join macam mana. Fasa yang paling penting, percuma ke tak? Okey, terima kasih. Dia ada 2 untuk Sense of Malaysia ni. Kalaulah kita ambil yang program kementerian tu, most of the cost tu akan dibiayai oleh kementerian. So usahawan kena bayar sikit saja. Ada bayar sikit. Dan untuk consignment usahawan kena bayar. Tapi untuk program NCER totally percuma. Okey. So jadi kalau belia ibu tunggal yang berada di 9 daerah tadi yang saya maklumkan tadi, boleh pergi kepada ketua kampung, pejabat mara daerah, kepada pegawai daerah kawasan masing-masing, bagi tahu kata kita nak mohon untuk program Empower NCER ni. So memang kita sekarang ni fasa 1 ni kita tengah cari participants. Okey. Kita tanya participant, sebenarnya kita nak bantu. Tapi kalau dia duduk saja tak ada buat apa-apa, dia pun kena jugalah. Kena buat something, kita nak bantu, tapi pada masa sama belia ni pun kena pada masa sama kena ada jugalah Inisiatif. The effort tu. Ada target tak berapa orang usahawan yang nak tahun pertama ni 1,000. 1,000, okey. 1,000. So peluang banyak lagi ni. Memang terbuka sebab now ini berapa bulan? 29, 28. Kita baru buka bulan ni. Kita baru start bulan 12 baru mula buka penyertaan lah. Baik. So kita nak banyak lagi supaya
objektif dia terlaksana lah. Objektif terlaksana. Baik, Encik Azrin mungkin boleh bagi tahu kita informasi mana nak dapatkan maklumat lebih ataupun di mana kita nak berhubung dengan DDEC macam mana? Okey, kalau untuk maklumat lanjut boleh WhatsApp ataupun call di talian 019 222 3300. 019 222 3300. Kita punya tim akan jawablah segala persoalan. Kalau yang berminat SOM, Science of Malaysia, kita memang mengalung-alungkan. Kita banyak nampak produk Malaysia ni yang berkualiti, yang boleh diketengahkan. So kalau boleh ada yang berminat, boleh hubungi DDEC tadi 092223300 ataupun untuk maklumat lanjut boleh di laman web DDEC www.ddec.my. Baik. So, untuk maklumat lanjut. Dan untuk program Empower NCER tu pula macam mana? Ada laman web juga? Sama. Kita guna satu contact point lah. Contact DDEC tadi, nombor yang saya bagi, dan kita punya tim akan menjawab lah. Baik. Baiklah, terima kasih Encik Aizudin Mohamad, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Design Development Centre DDEC ataupun DDEC atas perkongsian tersebut. Dan kepada anda semua yang berminat, cepat-cepat pergi ke laman web www.ddec.com.my. Peluang terbuka untuk 1,000 Betul. usahawan IKS di luar sana. Jadi jangan lepaskan peluang ini, telah pun disediakan untuk anda di luar sana. Baik.